Assalamualaikum dan salam hormat keluarga Malaysia. Apa khabar? Kami sentiasa mendoakan dan mengharapkan anda semua berada dalam keadaan kesihatan yang terbaik dan juga sejahtera hendaknya. Dan Alhamdulillah kita bersua kembali dalam rancangan Bicara DR, Bicara Diari dan Rawat seperti biasa. Setiap hari Rabu jam 9 malam anda boleh saksikan kami di saluran berita RTM dan juga di saluran TV1 dan juga melalui Facebook rasmi kami Berita RTM. Alhamdulillah kita sudah pun bercuti panjang selama seminggu untuk kita meraihkan Hari Raya Aidilfitri. Namun di sebalik keterujaan kita dalam fasa peralihan ke endemik ini, sudah pastinya kami ingin mengingatkan anda semua khususnya berkenaan dengan pelonggaran SOP utama yang telah dimaklumkan oleh pihak kerajaan. Kita semua perlu kekal waspada dan juga kekal cakna terhadap situasi semasa khususnya berkenaan risiko jangkitan COVID-19, khususnya untuk kita memberi perlindungan bukan sahaja kepada diri kita, kepada keseluruhan komuniti, malah kepada golongan berisiko termasuk juga golongan kanak-kanak yang berusia 5 sehingga 12 tahun. Jadi pada hari ini kami ingin war-warkan juga kepada anda berkenaan kepentingan pengambilan vaksinasi khususnya kepada kelompok umur 5 hingga 12 tahun seperti mana yang disarankan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi harus kita fahamkan juga mengapa pentingnya pengambilan vaksinasi ini kepada golongan kanak-kanak adalah untuk mengelakkan mereka mendapat komplikasi kesihatan yang serius apabila mereka dijangkiti oleh COVID-19, antaranya daripada long COVID dan juga MISC, dan juga sudah pastinya dengan pengambilan vaksin COVID-19 ini dapat memberikan perlindungan yang lebih optimum kepada golongan kanak-kanak untuk mereka berada di kawasan terbuka, untuk mereka berada di kawasan umum, malah juga untuk mereka bersosial dan juga berada di kawasan sekolah. Jadi itu antara pemerhatian utama yang ingin kami sampaikan kepada anda. Dan juga selain itu, seperti pemakluman daripada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia juga berkenaan penyakit tangan, kaki dan mulut yang pada ketika ini kita boleh lihat peningkatan kes yang berlaku dalam negara melibatkan golongan kanak-kanak kecil, dan pastinya juga kita ingin mewar-warkan kepada anda untuk terus menjaga tahap kebersihan pada tahap yang tertinggi, kerana kita sedia maklum penyakit-penyakit ini berisiko berlaku kepada anak-anak kecil kesayangan kita semua apabila kawasan persekitaran ataupun diri kita tidak dijaga khususnya pada tahap kebersihan yang tertinggi. Jadi itu antara perkara yang perlu kita war-warkan kepada anda. Dan untuk malam ini kita akan berbicara berkenaan penyakit Kawasaki. Mungkin ada dalam kalangan kita yang pertama kali ataupun tidak pernah langsung mendengar berkenaan penyakit Kawasaki. Jadi malam ini kita akan berikan perhatian yang lebih serius untuk kita memberikan ataupun kita mengetahui apakah antara gejala-gejalanya dan juga rawatannya bersama dengan pakar kita sebentar saja lagi. Tapi terlebih dahulu, ayuh kita saksikan sedikit informasi yang kami bingkiskan untuk anda untuk kita mengetahui mukadimah berkenaan tajuk kita pada malam ini. Jom kita saksikan. Baik, kita dah saksikan visual-visual yang berkaitan dengan penyakit Kawasaki ini. Sudah pastinya pada malam ini kita akan bersama dengan pakar untuk kita mengetahui dan juga memahami dengan lebih lanjut berkenaan penyakit Kawasaki ini. Jadi saya perkenalkan pakar di studio bersama kita pada malam ini iaitu Dr. Noliza Ali yang merupakan pakar perunding pediatrik kardiologi Hospital Serdang. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Belum terlambat untuk saya ucapkan selamat Hari Raya Doktor. Selamat Hari Raya, maaf saya batin. Maaf saya batin. Baik Doktor, pada malam ini sangat penting untuk kita sampaikan, untuk kita memberikan pencerahan kepada seluruh masyarakat Malaysia berkenaan penyakit Kawasaki. Mungkin ada dalam kalangan keluarga Malaysia yang pertama kali Doktor mendengar berkenaan penyakit Kawasaki ini. Jadi untuk permulaan mungkin ruang untuk Doktor memberikan pencerahan secara mukadimah ya Doktor berkenaan penyakit Kawasaki ini. Okey. So terima kasih kerana menjemput saya untuk berkongsi sedikit maklumat ya berkenaan penyakit Kawasaki ini. Mungkin kedengaran agak asing di kalangan para ibu bapa, tapi sebenarnya penyakit Kawasaki ini tidaklah begitu uncommon kita kata ya. So apa itu penyakit Kawasaki ya? So ia adalah penyakit demam akut di kalangan kanak-kanak atau acute febrile illness in childhood.
Okey, so dari mana datangnya nama Kawasaki itu? Ya, so penyakit Kawasaki ini pertama kali describe oleh seorang pakar kanak-kanak Jepun, ya, yang bernama Dr. Tomisaku Kawasaki. So dari itu kita dapat nama Kawasaki disease. Okey, tapi sebelum tu dia tak dikenali sebagai Kawasaki disease. Ya, sebelum tu dia dikenali sebagai mucocutaneous lymph node syndrome. Ya, apa maksud dia? Kerana dia menyebabkan mucous membrane dan menyebabkan pembengkakan kelenjar. That's why nama dia mucocutaneous lymph node syndrome. Okey, so Dr. Kawasaki ni mula-mula describe or come across dengan kanak-kanak yang mempunyai simptom-simptom Kawasaki. Jadi yang akan saya terangkan kemudian. Jadi as time goes by, lebih ramai kanak-kanak yang mempunyai simptom yang sama. Ya, simptom yang sama. Jadi ini dalam lingkungan tahun 60-an lagi. Ya, so dia bukanlah sesuatu yang baru. Ya, dari sudah hampir 60 tahun kita boleh katakan. Okey, so dia bukanlah sesuatu yang baru. So dia menjumpai simptom ni di kalangan kanak-kanak, dan bila dia dah dapat dalam 50 kanak-kanak, so dia melaporkan penyakit ini di dalam jurnal. Jadi towards penghujung tahun 60-an tu, ya, dia dilaporkan dalam jurnal. Mula-mula jurnal Jepun lah, dan diikuti kemudiannya dengan jurnal English. Okey. So Kawasaki ni kita kata adalah leading cause of acquired heart disease. So secara amnya penyakit jantung di kalangan kanak-kanak ni kita bagi kepada dua. Satu adalah congenital. Congenital maksudnya dari lahir. Whereas acquired means bukan dari lahir lah. So penyakit Kawasaki ini adalah leading cause of acquired heart disease in children. Begitu. Itu saya bukan ibahnya berkenaan Kawasaki ni, Doktor. Okey, Doktor, kita ingin membantu seramai yang boleh masyarakat di luar sana untuk memahami berkenaan penyakit Kawasaki ini. Jadi apakah antara gejala-gejala ataupun simptom untuk penyakit Kawasaki ini yang perlu diketahui oleh seluruh keluarga Malaysia, Doktor? Okey. So simptom-simptomnya jika kita boleh tunjuk visual, ya. Okey. Sebenarnya untuk penyakit Kawasaki ni dia tak ada spesifik test untuk mendiagnose penyakit Kawasaki. Akan tetapi simptom-simptom atau gejala-gejala yang ditunjukkan tu dia quite classical. Quite classical. So apakah simptom-simptomnya? Pertama sekali demam, ya, demam tinggi, ya, dan kadang-kadang selalunya kanak-kanak tu dia kita kata quite irritable, cranky, meringik macam tu. Ya, demam sekurang-kurangnya dalam 5 hari, ya, dan diikuti dengan gejala-gejala seperti seperti visual. Satu, ruam di badan, ya. Ruam ni bukan ruam yang macam menggelembung-gelembung macam tu, tak. Ruam dia kita panggil polymorphous rash. Okey, ruam. Dua, mata merah, ya, mata merah. Dia tak sama dengan orang yang sakit mata. Sakit mata tu selalunya dia ada discharge. Ya, tapi kalau untuk Kawasaki dia tak ada discharge. Dia merah sahaja. Ya. Ketiga, bibir merah. Ya, kalau nampak visual ni bibir merah, ya, kadang-kadang lidah pun merah, ya, kering, ya. Ada pembengkakan kelenjar limfa, ya. And then jari-jari tangan atau kaki bengkak. Dan masuk minggu kedua selalunya dia akan menggelupas. Okey. So dengan diagnosis tu dari demam, ya, sekurang-kurangnya 5 hari,
dan dari simptom-simptomnya kita kata yang klasikal 4 dari 5 simptom yang ditunjukkan. Ya, jadi kita boleh diagnose Kawasaki. Tapi ada juga pesakit-pesakit yang tidak menunjukkan kesemua simptom, doktor. Betul. Tapi menunjukkan 1 ataupun 2 ataupun 3 sahaja gejala. Betul tu. So itu yang kita panggil incomplete. Incomplete Kawasaki. Ya, atau ada sejenis lagi yang kita panggil atypical. Atypical tu maknanya gejala yang ditunjukkan tak seperti Kawasaki yang biasa. So incomplete Kawasaki atau atypical selalunya menyebabkan diagnosis tu dibuat lambat. Jadi amat penting untuk ibu bapa cakna dan amat penting juga untuk doktor yang merawat tu untuk mempunyai orang kata high index of suspicion. Ya, supaya dia tak temis diagnosis Kawasaki itu. Seperti yang doktor nyatakan tadi, demam berpanjangan selama 5 hari. Itu menjadi sekurang-kurangnya 5 hari. Sekurang-kurangnya 5 hari ya, doktor. Okey, jadi selepas itu barulah boleh diklasifikasikan sebagai penyakit Kawasaki ya, doktor. Itu yang klasikal. Akan tetapi jika kanak-kanak ini dah mempunyai demam yang tinggi, menunjukkan semua gejala, mungkin pada hari ketiga, keempat, ya, doktor yang merawat dah boleh dengan disupport dengan ujian darah. Ya, ada ujian darah yang akan kita lakukan. Walaupun saya kata tak ada spesifik test, tapi dia supportnya supportive. Ya, jadi walaupun tak sampai 5 hari dah ada gejala-gejala, kita can safely say that it look like Kawasaki. Dia nampak seperti Kawasaki. Baik. Itu antara gejala-gejala yang berkaitan dengan penyakit Kawasaki lah. Dan selepas ini penonton, kita akan bersama dengan seorang ibu yang anaknya merupakan bekas pesakit Kawasaki. Kita ingin mengetahui berkenaan pengalaman dan juga apa antara gejala dan juga rawatan yang diambil untuk memastikan kepulihan anaknya daripada pesakit Kawasaki ini. Tapi terlebih dahulu kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dalam Bicara Diari dan Rawat. Proses nak upgrade mutu perkhidmatan ini tidak boleh menjadi sehala. Dia harus dua hala, yakni kita perlu mendapat feedback daripada pengguna. Dan feedback itu mesti datang dengan cepat supaya tindak balas untuk melakukan upgrading juga cepat. Lalu kita melancarkan jendela map. Melalui jendela map, rakyat dan masyarakat yang mempunyai aduan tentang pengalaman mereka berhubung dengan konektiviti dalam kawasan mereka boleh memasukkan data-data secara online. Dan dengan cara demikian MCMC ataupun Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia akan membuat pemantauan kerana kita perlu pula berhubung dengan syarikat-syarikat telco yang menyediakan perkhidmatan untuk turun ke lapangan memperbaiki mutu perkhidmatan di mana kita mendapat crowdsourcing information tadi. Jadi proses ini saya perlu rakyatkan, masyarakatkan supaya semua orang faham rancangan yang dijalankan. Why do we tell you stories? Relevant, New, efficient, accurate. reliable. We bring you extraordinary stories from around the world, from politicians, bankers, and even your favorite celebrities. This and many more on RTM's English News.
Selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Syukurnya Syawal. Tulus ikhlas daripada kami di RTM. Teman setia anda. Bicara bersama kami dalam Bicara Diari dan Rawat. Masih lagi untuk kita berbicara berkenaan penyakit Kawasaki. Tadi kita dah mendapat pengetahuan berkenaan penyakit Kawasaki dan juga simptom-simptom yang dikategorikan oleh doktor tadi. Antara simptom yang complete, incomplete dan juga atypical. Itu antara gejala-gejala yang perlu kita ketahui lah berkenaan penyakit Kawasaki ini. Jadi pada malam ini juga, doktor, kita turut bersama dengan ibu kepada bekas pesakit Kawasaki iaitu Puan Khairunisa Hamzah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Puan Khairunisa, malam ini sangat pentinglah untuk kita berkongsi pengalaman dan juga berkongsi pengetahuan kepada penonton. Jadi Puan mungkin boleh kongsikan kepada kami pada permulaannya apa antara gejala-gejala yang dialami oleh anak Puan? Subhanallah, sebab ialah satu perkara yang agak ngerilah untuk keluarga kami hadapi dengan Mama Ashtaf. Masa tu dia demam panas dalam 2 hari dan kita mula perasan ada keluar bintik selepas demam yang sangat panas dan diingatkan ialah demam campak. Jadi bila kita ingatkan demam campak, bila kita beritahu orang tua semua, ramailah yang sarankan untuk minum air kelapa. Kan? Lepas tu kemudian dah bintik-bintik tu mula jadi peta-peta yang besar. Bila jadi peta yang besar, dia satu macam pelik pula sebab dia demam campak tapi dia bertepek-tepek peta tu kan. Okay, kat situ kita dah mula rasa macam pelik. Lepas tu masuk hari ketiga, antara 1 hingga 3 hari tu pergi klinik untuk cek tapi hanya diberikan ubat demam panas, ubat demam saja. Okay, anak tak selera makan, tak bermaya, main tidak, merengek lah macam doktor kata. Okay, jadi bila masuk hari ke-4, bila kami tengok mata dia mula merah menyala, tapi tak berair. Okay, lepas tu mulutnya merah bak dia 5 sangat, memang macam lampu. Okay, lepas tu tangan, di pergelangan tangan jadi stokin merah. Di kedua pergelangan kaki juga macam stokin warna merah. Kalau tengok dalam video ni, dia adalah masa ni saya telefon kawan saya yang bukan seorang doktor. Saya buat video call, saya buat video, saya hantar WhatsApp. And then kawan kata, anak kau ni aku rasa Kawasaki, dia kata. Jadi dia saya pergi ke hospital. Masa ni diorang tak boleh diagnosis dia Kawasaki sebab dikatakan kat situ kena 5 hari macam doktor cakap tadi. Tapi saya difahamkan jika lambat tu takut efek kepada jantung sebab Kawasaki ni dia meradang ke salur darah. Di mana tempat yang ada saluran darah, hampir semua tempat kita ada lalu darah kan. Jadi saya melihat macam mana anak saya daripada tembam, daripada cabi, dia jadi kering. Dia panas sangat masa tu. Saya tengok video ni, saya sentiasa rekod sebab saya tak boleh tidur. Saya tengok macam mana dia sangat terseksa. Terlalu panas dan sampai tak boleh bagi ubat lagi sebab doktor tengok bacaan hati dah tinggi. Jadi saya hanya perlu sejukkan dia dan dia tak akan sejuk. Jadi dia hanya boleh melalui proses, rupanya ada satu proses iaitu proses IVIG untuk tukar antibody, tapi kena dapatkan 5 hari demam panas dahulu. Kat situlah agak trauma sikitlah sebab kena lihat anak demam panas hingga 5 hari baru boleh dikatakan Kawasaki. Itulah dia. Okey Puan, mungkin boleh kongsikan anak Puan ataupun adik Astar ini pada ketika itu berusia berapa Puan? Masa itu 1 tahun 2 bulan. Dan dia tak boleh cakap lagi kan, jadi tak boleh cakap. Jadi bila kita tengok, bila masuk ke emergency tu, bila dia orang kata, okey cek, tengok lidah, ada lidah strawberry tak? Ya, tengok dia punya segala simptom. Ada checklistnya semua dah. Okey, cuma satu je tak cukup. Masa tu belum 5 hari demam panas. Okey Puan, jadi besoknya hari ke-5 tu saya datang hari ke-4. Jadi hari ke-5 tu baru boleh dikatakan Kawasaki dan terus ditolak untuk proses IVIG. Okey, bagaimana dari segi rawatan, berapa hari untuk mengambil masa anak Puan betul-betul pulih daripada penyakit Kawasaki ni Puan?
Okey, selepas 5 hari kelima tu, kita buat IVIG. Tapi dia dah sangat tak boleh bagi kerjasama sebab saya difahamkan bila Kawasaki ni dia attack segala salur darah, jadi dia meradang segala organ juga, termasuklah otak, dengan buah pinggang, jantung, hati dan segalanya kan. Kulit dia memang habislah betul sebab salur darah tu pecah kan. Dia bukan pecah, maksudnya dia meradang, dia membakar segala salur darah. So dia akan panas sentiasa, macam anak kita dibakarlah dari dalam. So jadinya minum susu pun banyak hari tak nak. Tapi bila buat IVIG, bila masuk doktor kata kita tengok sama ada dia serasi ke tidak dengan IVIG ni. Macam tukar, nanti doktor beritahu aku dia tukar antibody kan. Dia masukkan antibody yang baru sebab antibody pada anak-anak saya dia dah salah buat kerja, dia telah membakar sendiri. Jadi bila masuk IVIG tu, dia kata sama ada dia akan serasi atau tidak. So kita tengok dulu. Jadi saya boleh nampak perubahan daripada badan anak saya merah semua tempat dan mula perlahan kembali normal. Saya tak silap saya 6 ke 7 botol dimasukkan proses IVIG tu. Jadi kat situ baru nampak anak mula buka mata. Sekejap-sekejap. Ini masa ni dia mengerang. Dia mengerang yang terlalu sakit yang dia tak boleh cakap. Jadi dia boleh mengerang macam saya tak pernah dengar dia mengerang macam tu. Dia terlalu sakit, dia tak boleh cakap. Dia tak boleh makan. Memang sangat sedih lah kalau kena Kawasaki ni. Sedih lagi kalau ibu bapa tak tahu itu Kawasaki. Subhanallah, tak tahu macam mana. Sebab macam akhirnya, Alhamdulillah tadi kan saya dapat tahu daripada kawan itu adalah Kawasaki dan boleh melalui proses berubat tu kan. Okey. Kalau tak tahu, tak tahulah apa jadi. Itulah cabaran kita sebagai masyarakat Malaysia, khususnya bagi ibu bapa penjaga di luar sana, untuk kita mengetahui penyakit yang dialami oleh anak-anak kita, Doktor. Bagaimana pandangan Doktor sendiri melihat daripada situasi daripada Puan Khairunisa berhadapan dengan penyakit Kawasaki, Doktor? Pada permulaannya beranggapan bahawa ianya merupakan ruam ataupun demam campak biasa, Doktor. Mengambil inisiatif untuk memberikan air kelapa, Doktor. Betul. Jadi bagaimana Doktor melihat situasi seperti ini, Doktor? So itu biasa di kalangan para ibu bapa ya, ruam equals campak ya. Tapi simptom yang Puan Khairunisa describe tadi is quite classical juga. Demam, lepas tu diikuti dengan ruam, lepas tu mata merah, bibir merah, tangan bengkak ya. So dah mencukupi simptom-simptom Kawasaki. Masalah dengan Kawasaki ni, dia punya simptom tu dia tak keluar sekaligus. Hari kedua keluar beruam, the next day baru keluar baru nampak mata merah. Jadi mungkin sebab tu kadang-kadang susah nak buat diagnosis awal. Ya. So kalau kita bagi kalau by hari keempat kebanyakan simptom dah ada, demam masih tinggi, boleh juga dimulakan rawatan. Tapi bergantung kepada doktor yang merawat jugalah. Ada yang nak menunggu sampai 5 hari. Ya. So anak Puan Khairunisa tadi dia meringik sebab dia demam. Ya, kalau kita tengok kanak-kanak yang demam dia memang meringik. And dengan Kawasaki ni dia memang kita describe kanak-kanak ni irritable. Dia cranky. Dia tak boleh nak cakap. Betul. Apa yang dia boleh buat, menangis sajalah kan. Begitu. Okey, Doktor. Selalunya kebiasaan kelompok umur berapa yang kebiasaannya mendapat penyakit Kawasaki ini, Doktor? Dan benarkah, Doktor, bagi kanak-kanak lelaki potensi atau risikonya lebih tinggi berbanding kanak-kanak perempuan, Doktor? Okey. So dari segi age group, dikatakan dalam 80% di bawah umur 5 tahun. 80%. Selalunya the usual age group tu dalam 1 tahun 5 tahun. 1 tahun ke 5 tahun. Kadang-kadang ada orang kata dari 6 bulan ke 5 tahun. Jadi bawah dari 6 bulan agak jarang, and lebih dari 5 tahun also agak jarang. Tapi walaupun macam tu, tidak semestinya
bawah dari 6 tahun bawah dari 6 bulan tak dapat, lebih dari 5 tahun tak dapat. Masih boleh dapat. Sebab tu doktor yang merawat tu perlu melihat simptom-simptom dan perlu mempunyai, kita kata, high index of suspicion. Dan lagi satu, kalau dapat Kawasaki ni di age group yang bukan lingkungan dia, terlalu muda atau lebih dari 5 tahun, dia lebih risiko untuk mendapat pembekakan dekat salur darah di jantung. Okey. Dan another thing, memang dari kajian kita nampak memang kanak-kanak lelaki dia lebih tinggi sedikit kemungkinan dia dari kanak-kanak perempuan untuk mendapat Kawasaki. Dan Kawasaki ni dia selalunya di kalangan kanak-kanak yang Asian origin. Asian origin, keturunan Asia. Kalau kita tengok, the first case pun didescribe di Jepun, kan. So kanak-kanak Jepun, kanak-kanak Korea lebih tinggi risiko dia untuk mendapat Kawasaki berbanding dengan kanak-kanak di negara barat. Dan yang menariknya, walaupun kanak-kanak Jepun ni, katakanlah dia berhijrah ke negara barat, risiko dia tetap sama, bukan lebih turun, bukan sama dengan risiko negara barat yang rendah. Bukan disebabkan faktor cuaca ataupun faktor iklim bagaimana? Ada juga setengah tu mengatakan dia seasonal. Tapi somehow kita kata dia ada dia ada genetic predisposition. So mungkin dari baka dia yang menyebabkan dia lebih senang untuk dapat Kawasaki. Okey. Selepas ini sudah pastinya, doktor, kita akan berbicara berkenaan rawatan yang diberikan untuk anak-anak kecil kita yang mendapat penyakit Kawasaki ini. Tapi terlebih dahulu kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini kita masih lagi bersama dengan doktor dan juga ibu kepada Ashtar untuk kita berkongsi ilmu pengetahuan berkenaan penyakit Kawasaki. Jadi terus setia bersama kami dalam Bicara Diari dan Rawat dan ke mana-mana. Detik Gilang Gemilang mewarnai semangat perpaduan 11 negara di Asia Tenggara. Persembahan budaya dan barisan atlet serta nyalaan obor merasmikan majlis pembukaan Sukan SEA Vietnam 2021 Khamis 12 Mei 7.55 malam di TV2 dan saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penstreaman langsung di RTM Click. Bersama RTM, penyiar rasmi Sukan SEA Vietnam 2021. Tahun baharu, BIS Malaysia berwajah baharu. Selain terus membawakan kupasan isu ekonomi semasa, kami turut menampilkan segmen baharu, Ringgit BIS dan Ikon BIS. Semua ini secara eksklusif Isnin hingga Jumaat di saluran berita RTM dan TV1. Bagi keluarga yang kurang mampu, mereka akan bermasalah kalau mereka terpaksa membeli peranti yang baik, yang lazimnya harganya mencecah angka ribu, bukan hanya soal beberapa ratus ringgit. Jadi perkara ini telah dibincangkan di antara khususnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Menteri Pengajian Tinggi, Menteri Kewangan dan saya sendiri untuk memikirkan satu kaedah ataupun satu program yang memastikan pelajar-pelajar kita yang berada di universiti sentiasa mempunyai peranti dan tidak terganggu pembelajaran mereka semata-mata kerana mereka tidak ada kemampuan. Ini menolong kita lah, rakyat yang sekarang ni banyak yang terkesan kan.
pengurusan kerajaan ni bagus. Kalau tak naik itu, banyak highway user boleh jimatkan wang lah. Tol tu dikurangkan rasanya lega sikit lah sebab belanjaan tu atas barang dah naik. So tol kurang, okey lah tu kan, seimbang. Terima kasihlah pada kerajaan sebab naikkan kenaikan tol. Sebabnya dia banyak membantu khususnya kepada golongan yang pendapatan rendah lah. Senang juga untuk semua pengguna kan, sebab bukan semua kaya kan. Penonton, masih lagi bersama kami dalam Bicara Diari dan Rawat. Anda bukan sahaja boleh menyaksikan kami di saluran berita RTM, HiView 123 dan juga saluran TV1. Anda juga boleh menyaksikan kami di Facebook kami iaitu Berita RTM. Di situ anda boleh ajukan sebarang soalan ataupun ingin berkongsi pengalaman berkenaan penyakit Kawasaki ini. Dan pastinya sekarang ini doktor, kita ingin mengetahui bagaimana dari segi kaedah rawatan yang diberikan untuk pesakit ataupun anak-anak kecil yang menghidap Kawasaki ini doktor. Okey. So, seperti yang dikongsi oleh Puan Karunisa tadi, anaknya diberi apa yang dipanggil IVIG. Ya, jadi sebenarnya tujuan rawatan untuk penyakit Kawasaki ini adalah satu untuk mengelakkan sebab Kawasaki ini dia menyebabkan keradangan kepada salur darah, ya, salur darah dalam badan, dan kecenderungan dia boleh melibatkan mana-mana salur darah, ya, tetapi kecenderungan dia adalah kepada salur darah di jantung, salur darah coronary. Ya, jadi tujuan rawatan adalah untuk menghalang pembekakan saluran jantung, saluran di jantung, dan dan menghalang dari pembentukan clot lah kita panggil, atau thrombus. Ya, jadi itu tujuan rawatan. Ya, jadi sebab tu rawatan perlu diberi dalam waktu yang disuggestkan lah. Ya, so okay. So untuk Kawasaki, penyakit Kawasaki ni, ya, selalunya selepas didiagnose, kita akan bagi apa yang kita panggil IVIG atau intravenous immunoglobulin. Ya. So intravenous immunoglobulin ni dia adalah apa yang kita panggil pooled human plasma, ya, yang mengandungi antibody. Ya. Jadi tujuan dia untuk mengurangkan keradangan lah. Ya, dan IVIG ni kita perlu bagi secara infusi vena, intravenous infusion, dan kita perlu bagi untuk jangka masa dalam 10 hingga 12 jam rawatan dia. Ya, selalunya kebanyakan kanak-kanak akan respon dengan IVIG ini, ya, dan demam kita boleh nampak dari demam tinggi, demam dia mula kebah, ya, atau demam dia mula surut lah, ya, kebanyakannya, ya. Itu satu, dan dua, kita perlu bagi ubat anti radang, ya, dan ubat anti radang yang selalu kita bagi adalah aspirin, ya, kita panggil aspirin. Ya, so aspirin ni mula-mula kita bagi dos yang tinggi, ya, ada dos yang kita kira lah, ya. Tujuan dia untuk anti-inflammatory, anti radang, ya, mengurangkan keradangan, dan setelah demam tu reda, kita turunkan ubat aspirin tu kepada apa kita panggil anti-platelet dose, ya, dos yang rendah untuk mengelakkan pembentukan clot, ya, atau thrombus. Ya, jadi itu yang tipikal lah, yang biasa. Ya. Akan tetapi ada juga di kalangan kanak-kanak Kawasaki ni, dengan satu dos IVIG dia demam tak kebah. Ya. Jadi kemungkinan IVIG itu perlu dibagi lagi satu round. Ya, atau ada juga yang memerlukan ubat-ubatan tambahan yang saya tak akan sentuh di sinilah, ya, tapi generally, ya, ubat rawatan untuk Kawasaki adalah dengan IVIG, intravenous immunoglobulin, dan aspirin. Okey, doktor, kita masih lagi bersama dengan adik Ashtar dan juga bersama ibunya iaitu Puan Karunisa pada ketika ini. Jadi kita juga ingin mengetahui keadaan semasa ataupun keadaan kesihatan terkini adik Ashtar. Bagaimana Puan?
Alhamdulillah, Ashta hari ni dan sihat walafiat. Rambut pun dah kembang sangat dah. Dia masa betul lah macam doktor kata, lepas habis buat IVIG tu memang dia dibawa balik untuk makan aspirin lah. So bila makan aspirin tu dengan high dose, katanya macam seorang dewasa kan. Tapi dia akan jadi gastrik pula lah. Dia akan perut dia cepat sakit atau pedih. Jadi cabaran dia kat situ. Adalah dalam tempoh masa yang doktor bagi berapa lama kena makan, berapa dos kan. Masa tu kita memang pantau lah dia sebab risau. And then saya tak tahu juga macam mana, tapi ada dikatakan dalam berapa bulan nanti antibody bertukar lagi ke apa. Jadi kita nervous lah untuk tunggu proses antibody seterusnya, nak tengok dia berlaku lagi ke tidak. Jadi Alhamdulillah sekarang dah setahun lebih. Bila dia demam, kita ada trauma lagi, risau. Tapi dalam masa doa jangan kena lagi, dan doa anak-anak orang lain tak kena macam ni kan. Alhamdulillah program hari ni dapat ceritakan penyakit ni pada orang ramai. Yang sebelum ni saya yang dah 38 tahun pun tak pernah tahu penyakit ni. Mak ayah pun tak tahu, semua pun ingat demam campak kan. Jadi hari ini terima kasih sebab menceritakan kepada halayak. Semoga ramai ibu ayah lain boleh perasan adanya penyakit ni. Maksudnya kalau demam tu tak simply kata demam, tak simply kata demam panas. Mula ambil tahu segala simptom demam-demam yang ada, penyakit-penyakit yang ada, yang simptom dia ada start dengan demam. Supaya kita boleh ambil tindakan segera kan. Okey, doktor, menyentuh berkenaan kerisauan yang dibawa oleh Puan Karunisa tadi. Mungkin ada juga persoalan dalam kalangan masyarakat di luar sana. Adakah penyakit Kawasaki ini, sekiranya seorang kanak-kanak tersebut pernah dijangkiti penyakit Kawasaki ini, adakah ianya boleh berulang, doktor? Okey, soalannya bagus tu ya, sering ditanya. Okey, so Kawasaki ni alhamdulillah, saya dah kata alhamdulillah, dia jarang berulang. Ya, bukan tak boleh, tapi dia jarang berulang. Ya, so kebanyakannya hanya satu kali sahaja. Ya, tapi ada juga segelintir sebilangan kecil yang berulang lah, less than 4%, kurang dari 4% dia punya risiko. Ya, dan yang berulang tu risiko untuk mendapat salur darah bengkak lebih tinggi. Ya, generally kita kata dia jarang berulang lah. Okey, doktor, ada juga mungkin ada stigma dalam kalangan masyarakat kita terhadap anak-anak kecil yang menghidap Kawasaki ni, doktor. Apabila mereka melihat gejala-gejala yang berlaku terhadap anak kecil tersebut, mereka risau adakah penyakit Kawasaki ini boleh menjangkiti anak-anak kecil yang lain, doktor? Betul tu. Ya, sebab nampak merah ya. Okey. So, tidak seperti penyakit contohnya hand, foot and mouth ya. Yang tu berjangkit, tetapi penyakit Kawasaki dia tidak berjangkit. Ya, so dari situ ibu bapa boleh aware lah ya, that penyakit Kawasaki ni bukanlah penyakit berjangkit. Ya, cumanya kadang-kadang di kalangan adik-beradik, bila seorang dapat, kemungkinan yang seorang dapat pun lebih tinggi. Tapi bukan di waktu yang sama. Ya, sebab dia bukan penyakit yang berjangkit. Dia bukan seperti penyakit tangan mulut, tangan macam tu, hand, foot and mouth tu. Okey, itu antara perkara yang perlu kita berikan perhatianlah. Penyakit Kawasaki ini tidak berjangkit, sama tidak seperti penyakit tangan, kaki dan mulut, HFMD. Jadi jangan risau, jangan kita wujudkan sebarang stigma berkenaan penyakit Kawasaki ini. Jadi doktor, bagaimana untuk kita memberikan pemahaman kepada masyarakat di luar sana pentingnya untuk kita mendapatkan rawatan untuk mengelakkan komplikasi kesihatan yang lebih serius akibat penyakit Kawasaki ini, doktor, khususnya yang melibatkan organ-organ jantung, doktor? Okey. So sudah tentu ibu bapa kena cakna ya, terutama bila anak-anak demam ya, demam tinggi dan simptom-simptom tu kena aware lah ya, ibu bapa kena aware ya. Dan ibu bapa satu, tapi bagi saya doktor yang merawat juga perlu
perlu aware juga. Perlu mempunyai high index of suspicion, ya, terutama bila berhadapan dengan gejala-gejala seperti Kawasaki ni. Ya, sebab kalau you tak terfikir itu adalah penyakit Kawasaki, rawatan yang diberikan tu mungkin terlambat. Kan? Okey, mungkin ada juga yang bertanya, doktor, kebiasaannya lah berapa lama tempoh untuk sembuh bagi kanak-kanak yang mengidap Kawasaki ini, doktor? Okey. So untuk setiap kanak-kanak Kawasaki ni, seperti saya mention sebelum ni, dia boleh menyebabkan pembengkakan salur darah dekat jantung. Ya, okey. So adalah rutin penyakit yang pesakit yang didiagnos dengan Kawasaki ni, kita akan cek, ya, kita akan cek scan jantung dia, seperti ultrasound jantung, untuk kita tengok salur darah dia, adakah berlaku pembengkakan atau tidak, ya. Jadi untuk Kawasaki yang tidak mempunyai pembengkakan di salur darah, ya, generally secara amnya tempoh rawatan adalah dalam 6 ke 8 minggu. 6 ke 8 minggu, ya. Itu tempoh masa untuk makan ubat aspirin itulah. Ya. Dan bila kita jumpa lagi, ya, jumpa lagi di klinik, follow up, dan kita tengok kalau masih salur darahnya masih okey, tidak bengkak, dan aspirin tu boleh kita stop. Walaupun macam tu tidaklah bermakna pesakit tu kita boleh terus discharge lah, kita masih pantau. Ya, tapi of course berbeza dengan kanak-kanak yang mempunyai pembengkakan di salur darah jantung, ya, itu tempoh rawatan lebih lama. Okey, lepas ni kita akan memperhalusi lebih lanjut berkenaan bagaimana penyakit Kawasaki ini boleh memberi komplikasi kepada penyakit jantung, doktor. Yeah. Tapi terlebih dahulu penonton, jom kita saksikan kapsul yang kami sediakan berkenaan kapsul farmasi, persediaan ubat untuk penyakit ringan semasa musim perayaan. Jadi terus saja bersama dengan Sofatun. Hai semua, untuk episod kali ini saya akan kongsikan informasi berkaitan dengan persediaan ubat untuk sakit-sakit ringan semasa hari perayaan. Di musim perayaan, tambah-tambah lagi sekarang ini kita hidup dalam endemik COVID-19, ramai antara kita mudah mengalami sakit-sakit ringan. Ini mungkin berpunca daripada pengambilan makanan secara berlebihan, cuaca yang berubah waktu ziarah sanak saudara, mula-mula panas, lepas tu tiba-tiba hujan, tak cukup tidur atau rehat, dan juga akibat daripada banyak buat aktiviti fizikal seperti kemas rumah. Antara sakit-sakit ringan yang biasa dialami contohnya batuk, selsema, demam, sakit gastrik, muntah-muntah, cirit-birit, sakit badan atau otot dan sebagainya. Jadi, bersedia lebih awal dengan senarai ubat dan bekalan ubat yang mencukupi untuk sakit-sakit ringan merupakan satu langkah yang boleh diambil sebelum hari perayaan. Ubat-ubatan ini boleh dibeli atas nasihat ahli farmasi tanpa memerlukan preskripsi doktor dari kedai farmasi komuniti yang berdekatan dengan tempat tinggal anda. Dapatkan nasihat berkaitan ubat-ubatan tersebut seperti cara pengambilan, dos dan masa pengambilan yang betul daripada ahli farmasi bagi memastikan keselamatan pengubatan. Pastikan setiap ubat dilabel dengan maklumat yang tepat. Selain daripada itu, maklumkan juga kepada ahli farmasi sekiranya anda menghidap sebarang penyakit kronik, mengandung, menyusukan anak atau mempunyai sejarah alahan terhadap sebarang ubat. Antara contoh nama ubat-ubatan yang boleh disimpan atau dibawa semasa perjalanan maupun percutian sebagai persediaan untuk sakit-sakit ringan adalah paracetamol untuk demam atau tahan sakit, loratadine, cetirizine atau chlorpheniramine untuk selsema alahan dan gatal kulit, chlorprastin untuk batuk, ranitidine atau magnesium trisilicate untuk sakit gastrik, loperamide atau activated charcoal untuk cirit-birit, ispaghula husk untuk sembelit, gabungan menclozine hydrochloride dan pyridoxine untuk tahan muntah atau loya. Pesakit perlu tahu bilakah masanya perlu berhenti mengambil ubat dalam rawatan kediri. Sekiranya masih kurang sihat selepas pengambilan ubat selama 2-3 hari, terus berjumpa doktor untuk dapatkan rawatan dan pemeriksaan lanjut. Penggunaan ubat bagi sakit-sakit ringan dalam kalangan kanak-kanak pula agak berbeza dan perlu diberikan lebih perhatian. Dos dan jenis ubat untuk kanak-kanak adalah berbeza berdasarkan berat badan atau umur mereka. Ubat-ubatan yang terdapat dalam senarai yang disebutkan tadi mungkin tidak sesuai untuk digunakan dalam kalangan kanak-kanak. Dapatkan nasihat ubat dan dos yang betul daripada doktor atau ahli farmasi agar kesilapan pengobatan yang boleh memudaratkan kesihatan anak dapat dielakkan. Diharapkan tips yang diberikan dapat membantu anda untuk menyambut perayaan dengan lebih selesa.
Untuk sebarang pertanyaan lanjut berkaitan ubat-ubatan, orang awam boleh menghubungi Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan National Pharmacy Call Center NPCC di talian 1800 886722 dari Isnin hingga Jumaat jam 8 pagi hingga 5 petang kecuali cuti umum. Jika tidak pasti dengan indikasi atau cara pengambilan sesuatu ubat, sila dapatkan penjelasan dan nasihat daripada doktor atau ahli farmasi. Yang penting, pastikan sentiasa amalkan konsep 5B semasa pengambilan ubat, iaitu pastikan pengguna ubat yang betul, dos yang betul, cara pengambilan yang betul dan masa pengambilan yang betul. Pengguna atau pesakit diingatkan supaya sentiasa membaca dan memahami label ubat sebelum mengambil sebarang ubat-ubatan. Daripada kanak-kanak berinteraksi melalui media sosial tanpa pemantauan ibu bapa, manakala 60% kes serangan seksual melibatkan kanak-kanak. Alam cyber telah menjadi sebahagian daripada kehidupan dan penyumbang ke arah kemahiran intelektual. Dengan teknologi yang sentiasa berevolusi, dunia dalam talian kini boleh diakses pada bila-bila masa melalui peranti elektronik. Sebagai ibu bapa, anda perlu sedar bahawa anak anda boleh terdedah dengan ancaman seperti buli cyber, seksual, menjadi ketagihan internet, terlibat dengan permainan dalam talian yang melampau serta ke arah penipuan dalam talian atau scam. Jadilah ibu bapa yang hebat di alam cyber, proaktif, mendidik, bersahabat, mengawal selia dan memimpin mereka. Sentiasa bijak, sentiasa selamat bersama ke arah kesejahteraan cyber. Pasukan Tidak Balas Kecemasan Pertahanan Awam, SIDET Keluarga Malaysia, ditubuhkan pada 16 Mac 2006. Ia berfungsi sebagai pasukan tidak balas awal di kalangan komuniti untuk sebarang kejadian kecemasan dan bencana sebelum pasukan penyelamat utama tiba. Sasaran Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, APM, ialah menubuhkan SIDET Keluarga Malaysia di setiap 222 parlimen pada tahun 2022. Sasaran awal 100 hari pertama telah tercapai dengan penubuhan 44 pasukan. Peka dengan bencana yang mungkin berlaku di tempat anda. Sediakan beg ready to go anda yang mengandungi whistle, lampu suluh, kit perubatan kecemasan, power bank, kit kebersihan, tuala, air minuman, makanan tin, dokumen penting dan wang tunai. Jom sertai SIDET Keluarga Malaysia di tempat anda. Keluarga Malaysia siap siaga bencana. Saya tercari-cari tempat letak kereta. Puas cari tak jumpa-jumpa. Saya tengok jam. Alamak, dah lambat. Barang bini tak beli lagi. Lepas tu, cantik. Ada kosong. Saya keluar, saya kunci pintu. Terus masuk pasar raya. Saya pergi rak cari sarden, santan, buah. Yang lain tak sempat, lalu saya keluar. Buka pintu kereta, pasang tali pinggang keledar, betulkan cermin belakang, baru nak start enjin. Sekali nampak abang. Saya buka pintu. Alamak, macam itulah cerita saya. Saya minta maaf ya. Sekarang awak dengar cerita saya pula. Tadi saya pun dari dalam. Lepas tu saya dapat mesej mak saya tenat. Saya pun nak cepat. Saya tak boleh masuk kereta. Macam mana saya nak masuk? Kereta awak halang pintu saya. Saya minta maaf sekali lagi ya. Kenapa perkara beginilah yang menyebabkan kami OKU tidak berupaya? Selamat kembali penonton, masih lagi untuk kita berbicara berkenaan penyakit Kawasaki. Sudah pastinya selain kita bersama dengan doktor dan kita juga bersama dengan ibu kepada Ashtar yang merupakan bekas pesakit Kawasaki. Jadi kita sebelum kita mengetahui lebih lanjut berkenaan bagaimana Kawasaki ini, penyakit Kawasaki ini memberi komplikasi kepada jantung, terlebih dahulu kita mungkin boleh mengetahui kepada Puan Kayunisa, bagaimana kesihatan anak puan sendiri khususnya ketika beliau menghidapi penyakit Kawasaki ini? Adakah beliau mendapat sebarang komplikasi jantung, puan? Alhamdulillah, sebab mungkin dia dikesan awal, jadi masa buat cek jantung tu dikira minor lah, ada sikit 0.00 berapa lah dia punya pekak tu. Jadi kenalah juga makan aspirin tu.
Tapi sekejap je, dan alhamdulillah sekarang dia sihat walafiat. Cuma itulah bila doktor kata jarang berlaku lagi, lega sikit lah. Sebab bila setiap kali 6 bulan tu kalau kata renew immune tu, kita jadi nervous pula. So alhamdulillah sekarang dia memang sihat lah, aktif macam biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey Puan, apabila berhadapan dengan penyakit Kawasaki ini, mungkin ada dalam kalangan rakan-rakan ataupun ahli keluarga yang ingin mengetahui berkenaan penyakit Kawasaki. Hai adik Astar, bagaimana peranan Puan sendiri untuk memberi pengetahuan, pendedahan kepada masyarakat di luar sana, khususnya berkenaan penyakit Kawasaki? Khususnya mungkin ada Puan berkongsi di media sosial, Puan? Ya, saya. Sebab sebab kita bertanya pada keluarga masa anak sakit kan. Jadi sebab saya faham, saya ada masuk Facebook grup Kawasaki disease ni. Memang ada juga yang ingatkan asalnya anak kena buatan orang ke, sebab dia pelik tau. Dia sakit yang sangat teruk, demam panas sampai tak buka mata semua macam tu kan. Meragam dan timbulnya tompok-tompok, mata merah menyala semua kan, bibir merah. Jadi benda tu ramai yang tak tahu. Jadi bila dah tahu macam ni, terus dekat hospital lagi dah cerita kat keluarga yang anak ni kena Kawasaki. Memang orang terkejut, Kawasaki, ingat motor je Kawasaki macam tu. Jadi orang tak pernah dengar. Dan saya update dekat Facebook rasanya setiap hari kot. Dekat hospital lagi saya dah update anak melalui ini. Sebab saya ni pun memang sebenarnya suka bercerita dekat Facebook. Bercerita tentang pengalaman yang maksudnya saya sendiri baru dengar, baru dapat. Jadi memang saya cerita. Jadi kebetulan anak saya pula kena Kawasaki, jadi saya kongsikan detik-detik tu. Dan seterusnya bila saya dah dapat penerangan daripada doktor dan melalui sendiri anak, jadi sebelum, semasa, selepas saya bercerita, masih bercerita dan akhirnya saya buat kompilasi dia punya cerita tu dan dia punya dia punya timeline tu saya ceritalah. So dekat Facebook dengan kawan keluarga, jadi memang ramailah dia terkejut benda ni. Baik. Dan orang share. Baik Puan, itu satu inisiatif yang baiklah yang dilaksanakan oleh Puan Khairunisa sendiri. Terima kasih Puan atas kesempatan pada malam ini bersama kami untuk berkongsi pengalaman khususnya berkenaan penyakit Kawasaki. Terima kasih kami ucapkan dan kami mendoakan adik Astar sentiasa sihat selalu Puan. Sama-sama. Terima kasih juga kerana menjemput. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, doktor, mungkin doktor boleh memberikan penerangan kepada masyarakat di luar sana bagaimana penyakit Kawasaki ini boleh memberi komplikasi yang serius khususnya berkenaan dengan jantung ini, doktor. Okey, so seperti yang saya dah terangkan tadi, tujuan rawatan adalah untuk mengelakkan pembengkakan salur darah di jantung atau salur darah koronari saya dah mention before, dia boleh affect mana-mana salur darah tapi kecenderungan dia adalah salur darah koronari. Okey, so tanpa rawatan dianggarkan dalam 20% 20 hingga 40% akan mendapat salur darah koronari yang tidak normal. Okey, so itu yang kita mau elakkan. Okey, so kalau tengok pada visual gambar di sebelah kiri adalah salur darah yang normal nampak dia smooth saja. Okey, and visual di sebelah kanan itu saya tak pasti boleh appreciate tak tapi nampak dia seperti biji. Dia seperti biji dan ada nampak putih-putih tu kan, itu adalah clot. Okey, so kalau salur darah tu bengkak dan bengkak dia, of course kita akan ukur dari pemeriksaan ekokardiogram tu kita akan ukur berapa pembengkakan dia, normal ke tak normal, bengkak tu berapa bengkak Jadi yang kita mau elakkan, satu pembengkakan, dua kalau dia bengkak yang kita panggil aneurysm. Nampak dia biji-biji seperti biji-biji itu. So bila dia menjadi bengkak seperti itu, ada saiz-saiz dia lah dia boleh menyebabkan
pengaliran darah dalam salur tu terganggu dan dia boleh menyebabkan pembentukan clot. Ya, dan akhirnya menyebabkan penyumbatan kepada salur darah koroneri. Okey, itu antara komplikasi kesihatan yang seriuslah untuk bagi pesakit ataupun penyakit Kawasaki ni, doktor, yang perlu kita fahami bersama. Jadi di samping itu dia boleh dapat pembentukan air di keliling jantung, ya, atau jantung lemah, ya, itu yang jaranglah, tapi yang agak biasa is salur darah yang tak normal tu. Okey, doktor. Sebagai kesimpulan untuk topik kita pada malam ini berkaitan dengan penyakit Kawasaki ni, doktor, mungkin ada saranan ataupun nasihat yang ingin doktor sampaikan kepada ibu bapa di luar sana khususnya tentang kesihatan anak-anak mereka, doktor. Okey. So, saya harap selepas ini lebih ramai yang lebih aware lah, lebih prihatin akan penyakit Kawasaki ini, dan bukan setakat ibu bapa, doktor-doktor yang merawat juga lebih aware. Okey. So pada anak-anak, ya, yang mempunyai simptom seperti demam tinggi, ya, yang tidak kebah beberapa hari, dan diikuti dengan gejala-gejala yang dah kita bincang tadi, ya. Jadi bawalah untuk mendapatkan rawatan, ya. Jangan cepat nak kata ini campak ke apa ke, ya. Bawa untuk mendapatkan rawatan, untuk mendapatkan rawatan profesional supaya kita tak nak miss. Betul. Ya, kita tak nak miss, dan kita tak nak didiagnose lambat, ya, untuk mengelakkan komplikasi Kawasaki. Betul tu. Jadi peringatan untuk kita semua, sekiranya anak-anak kecil kita mendapat gejala seperti yang dimaklumkan oleh doktor tadi, cepat-cepatlah untuk kita terus membawa anak kecil kita berjumpa dengan pakar-pakar perubatan ataupun terus saja ke klinik kesihatan ataupun hospital berdekatan. Jadi sampai di sini saja kami bersama anda dalam Bicara Diari Darawal. Jangan lupa untuk saksikan siaran ulangan pada hari Jumaat pada jam 3 petang di saluran TV1, dan insya-Allah pada minggu hadapan kita akan berjumpa lagi untuk kita membawakan topik-topik berkenaan dunia kesihatan. Sampai di sini saja, saya Munawar Azmi mengundur diri. Assalamualaikum dan salam hormat keluarga Malaysia.